Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu syafi'an wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat berhimpun bersama-sama, kita mendengar forum yang bakal disampaikan oleh kami. Oleh itu, marilah kita mengenali para moderator dan juga panel yang cerita kita pada pagi ini. Saya Muhammad Faris Syakirul bin Rosmani daripada A6 sebagai moderator pada forum kali ini. Di sebelah saya, panel yang pertama bernama. Saya selaku panel yang pertama bernama Syazana Dayana binti Sazali dari Sungai Buloh, Selangor. Assalamualaikum Syazana, apa khabar? Waalaikumsalam, Alhamdulillah, saya sihat selalu. Baiklah, mari kita bergerak ke panel kedua kita iaitu. Saya pula bernama Nur Kiasatina Khairin binti Jalil. Saya berasal dari Kota Tinggi, Johor. Assalamualaikum Kiasatina, adakah anda berasa gemuruh pada ketika ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya tidaklah berasa begitu gemuruh pada forum kali ini. Dan yang terakhir sekali, panel kita yang ketiga iaitu. Nur Aina Safia binti Razali. Saya berasal dari Skudai, Johor Bahru. Assalamualaikum Aina. Waalaikumsalam. Anda kelihatan sungguh semangat pada pagi ini. Sudah tentu saya berasa semangat untuk memberikan hujah saya pada pagi ini. Baiklah, tajuk kita pada pagi ini ialah bertajuk derma organ. Derma organ ialah perkara yang amat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita lakukan. Namun begitu, tidak ramai di antara kita yang sanggup mendermakan organ mereka ataupun organ keluarga mereka yang sudah meninggal dunia. Menderma organ pastinya adalah satu perkara yang sukar untuk kita, terutamanya jika ia berkaitan dengan keluarga yang tersayang. Dalil surah Al-Hadid ayat ke-18. Sesungguhnya orang lelaki yang bersedekah dan orang-orang perempuan yang bersedekah serta mereka yang memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pinjaman yang baik, yakni ikhlas, akan digandakan balasannya, yakni dengan berganda-ganda banyaknya, dan mereka pula akan beroleh pahala yang mulia. Daripada dalil tersebut, kita dapat tafsirkan bahawa segala yang kita miliki pada masa kini hanyalah pinjaman semata-mata. Oleh itu, barang siapa yang menderma akan diberikan ganjaran pahala yang besar buat mereka. Dengan mendaftarkan diri kepada Daftar Penderma Organ Nasional, anda akan membenarkan organ dan tisu anda digunakan bagi tujuan transplant selepas anda meninggal dunia. Ini akan mengubah kehidupan beberapa orang yang mengalami kegagalan organ supaya menjadi lebih selesa dan sempurna serta dapat menyelamatkan nyawa daripada maut. Menurut sumber American Transplant Foundation, pada setiap hari lebih 20 orang telah meninggal dunia sementara menunggu penderma organ. Daripada statistik itu, kita dapat tafsirkan bahawa masih ramai lagi di luar sana masih memerlukan bantuan daripada masyarakat untuk mendermakan organ mereka. Baiklah, panel pertama kita iaitu saudari Syazada. Bolehkah anda menerangkan pengertian derma organ dan jenis-jenis organ yang boleh didermakan? Awal bismillah pembuka bicara. Terima kasih saudara moderator Cik Fas. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Pengertian derma organ, mari kita takrifkan dengan menggunakan minda kelas pertama dengan memperkatakan bahawa pendermaan organ merupakan satu amalan yang mulia. Bukanlah suatu yang baru di Malaysia kerana ia adalah satu kaedah rawatan yang telah diterima ramai di negara kita. Bilangan pesakit yang memerlukan pemindahan organ semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun, bilangan pengikrar yang ingin menderma setelah kematian masih rendah. Sejak tahun 1999, kad pengikrar penderma organ telah dilancarkan sebagai kad indikasi pendaftaran seseorang itu sebagai pengikrar penderma organ, sehingga kini dianggarkan lebih 126,000 bilangan pendaftar pengikrar telah direkodkan di Pusat Sumber Transplant Nasional. Bilangan tersebut amat rendah untuk bilangan penduduk negara yang dianggarkan seramai 20 juta orang. Sehubungan itu, Pusat Sumber Transplant Nasional diwujudkan bukan sahaja untuk menambah bilangan pengikrar penderma organ, malah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat selain memberikan maklumat dan tentang kepentingan pendermaan organ.
Pendermaan organ atau tisu ialah proses mendermakan sebahagian organ atau tisu daripada tubuh badan kita untuk tujuan pemindahan atau transplantasi kepada orang lain yang memerlukan kerana kegagalan atau kerosakan organ atau tisu tersebut. Selepas transplantasi atau pemindahan organ, seseorang itu dapat meneruskan kehidupan dan hidup dengan kualiti yang lebih baik. Dalam konteks itu, organ yang boleh didermakan antaranya ialah jantung, paru-paru, injap, mata ataupun kornea, tulang dan lain-lain. Jenis penderma terbahagi kepada dua, iaitu penderma hidup. Penderma hidup hanya boleh mendermakan satu buah pinggang atau sebahagian hati dan sumsum tulang sahaja. Pendermaan semasa hidup terbahagi kepada dua jenis, iaitu pendermaan ada pertalian saudara ataupun living related, pendermaan tiada talian saudara ataupun non-living related. Pendermaan semasa hidup mempunyai pelbagai risiko walaupun risikonya rendah. Pendermaan ini terhad kepada mereka yang mempunyai pertalian darah atau mereka yang mempunyai hubungan emosi seperti suami dan isteri sahaja. Ini untuk mengelakkan kegiatan jual beli organ berlaku. Penderma hidup hanya boleh mendermakan satu buah pinggang atau sebahagian hati saja. Penderma kedua pula ialah penderma kadaverik. Penderma kadaverik adalah penderma yang telah meninggal dunia. Pendermaan ini amat digalakkan dan diutamakan di negara kita. Hal ini kerana ianya tidak memberikan risiko kepada penderma. Itu sahaja dari saya. Kembali pula kepada moderator kita, Cik Fas. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, demikian sudah tadi kita mendengar hujah-hujah dari panel 1 berkaitan pengertian penderma organ dan jenis-jenis organ yang boleh didermakan. Baiklah, mari kita meneruskan forum ini dengan panel yang kedua kita untuk membicarakan kepentingan organ dalam dunia perubatan kepada masyarakat. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih saudara pengerusi. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, seperti yang dibicarakan tadi oleh panel pertama kita, Saudari Syazana, iaitu pendermaan organ merupakan satu amalan yang mulia. Sudah tentu terdapat banyak kepentingan pendermaan organ kepada masyarakat yang dapat diperolehi. Kepentingan premier ialah pendermaan organ ini merupakan kaedah terbaik untuk rawatan penyakit buah pinggang berbanding prosedur rutin dialisis. Menurut Presiden Persatuan Transplant Malaysia, Datuk Dr. Razali Ahmad, beliau mengatakan bahawa kaedah itu lebih baik kerana rawatan dialisis bukan sahaja memerlukan kos yang lebih tinggi, malah dikhawatiri menimbulkan pelbagai komplikasi. Beliau juga berkata pendermaan organ juga mempunyai lebih banyak kebaikan dari segi kesejahteraan hidup berbanding rawatan dialisis yang mempunyai kebaikan terhad. Kajian telah membuktikan setiap tahun hampir 4,000 pesakit buah pinggang yang menjalani rawatan dialisis gagal diselamatkan. Katanya, bukan itu sahaja, pendermaan organ dari pendermaan hidup berfungsi lebih baik sejurus selepas pembedahan transplant dilakukan. Sebagai contoh, penderma-menderma buah pinggang ini akan dapat berfungsi dengan lebih baik dan lebih baik berbanding organ dari penderma kadaverik. Sebagai analoginya, T. Hui Yi yang berumur 14 tahun mendapatkan jantung baru bagi menggantikan jantung mekanikal yang telah digunakan sejak setahun yang lalu. Penderma yang berusia 15 tahun yang maut dalam kemalangan jalan raya bukan sahaja mendermakan jantungnya, tetapi juga mendermakan paru-paru, hati dan buah pinggang yang dipersetujui oleh anggota keluarga dan warisnya. Dengan baik hatinya, kini Hui Yi mendapat hidup sebagai remaja normal dan juga boleh kembali ke sekolah. Penderma itu telah memberikan kehidupan yang baru terhadap orang yang memerlukan bantuan. Untuk mengupas lagi kepentingan seterusnya ialah pembedahan yang dijalankan ini dilakukan secara elektif. Ini bermakna pembedahan transplant dapat dilakukan semasa penderma dan penerima berada dalam keadaan kesihatan yang sesuai untuk menjalankan pembedahan. Pembedahan boleh dilakukan mengikut masa yang sesuai untuk penderma dan penerima organ. Itu sahaja dari saya. Kembali semula ke moderator kita. Begitu bagus ulasan yang diberikan oleh panel kedua kita. Baiklah, tanpa membuang masa, panel ketiga kita, Cik Aina, apakah huraian anda kepada penyertaannya sejauh
manakah derma organ dapat diterima di dalam masyarakat? Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kami, Saudara Faris, dan panel kita, Saudara Khairin, yang telah membahaskan tentang kepentingan pendermaan organ. Baiklah, duduknya saya di sini ingin menyambung serba sedikit lagi tentang pendermaan organ ini. Apa yang saya mahu bincangkan di akhir pengisian forum ini adalah tentang sejauh mana derma organ ini dapat diterima oleh masyarakat Malaysia dan fatwa ulama mengenainya. Sebelum saya menerangkan isi saya dengan lebih lanjut, saya ingin menceritakan serba sedikit tentang pendermaan organ dari perspektif Islam. Pada tanggal Jun 1970, Majlis Fatwa Kemasaan telah mengeluarkan fatwa berkaitan pendermaan jantung dan mata adalah harus selagi ia tidak mendatangkan kemudaratan kepada penderma dan penerima. Secara asasnya, hukum pemindahan dan pendermaan organ adalah harus. Perkara ini adalah kerana pemindahan dan pendermaan organ memenuhi tuntutan memelihara nyawa manusia yang merupakan salah satu daripada maqasid al-syariah, objektif syariah. Apa itu fatwa? Menurut Jabatan Mufti Negara Pulau Pinang, fatwa dari segi bahasa, ia diambil daripada afta, iftaan yang memberi maksud menjelas dan menghuraikan hukum permasalahan. Dari segi istilah pula, fatwa memberi maksud mengkhabarkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala sama ada pada yang mesti atau harus. Baiklah, berbalik kepada tajuk isi yang saya ingin sampaikan, adakah masyarakat Muslim benar-benar faham dengan fatwa yang dikeluarkan? Syekh mendapati bahawa bilangan penderma organ di Malaysia yang beragama Islam adalah paling kurang berbanding penganut agama lain. Ia disokong oleh satu kajian yang mendapati bahawa ramai responden Muslim menyatakan bahawa agama Islam melarang penganutnya untuk menderma organ berbanding agama Buddha dan Hindu. Satu perbandingan dibuat antara negara-negara Islam dan negara bukan Islam yang memperlihatkan peratusan kesedaran pendermaan organ yang amat tinggi perbezaannya, iaitu negara barat seperti Jerman 14.9%, UK 15.5%, Itali 21.3% dan Amerika Syarikat 21.9%, manakala negara-negara Islam seperti Arab Saudi 3.3%, Iran 2.9% dan Turki 2.8%. Kadar peratusan kesedaran pendermaan organ bagi negara-negara Islam yang dinyatakan adalah lebih kurang sama dengan negara-negara Islam yang lain, tetapi sangat berbeza jika dibandingkan dengan Amerika Syarikat dan kebanyakan negara Eropah seperti USKUN dan OZERK pada tahun 2013. Di sini saya ingin membincangkan tentang isu semasa yang berkaitan dengan pendermaan organ ini. Mendapat sumber daripada berita harian berkenaan eksklusif, Malaysia, negara terendah menderma organ. Sebuah artikel yang diwartakan di Kuala Lumpur mengatakan bahawa terdapat persepsi keluarga bahawa pendermaan organ menyeksa mayat dan melambatkan proses penguburan jenazah menjadikan Malaysia negara paling terendah daripada 68 negara lain di dunia menderma organ. Stigma itu turut memberi harapan tipis kepada 21,000 pesakit yang masih menunggu penderma organ sesuai untuk terus hidup. Akibatnya, senarai pesakit kronik semakin panjang sedangkan angka penderma tidak menunjukkan peningkatan saban tahun. Timbalan Ketua Jabatan dan Pengurus Klinikal Pusat Sumber Transplant Nasional, Hospital Kuala Lumpur, Dr. Diana Muhammad Shah berkata persepsi itu menjadi punca Malaysia negara paling rendah menderma organ. Dengan ini, saya akhiri pengisian forum saya dengan serangkap pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun maaf dipinta. Sekian sahaja daripada saya, Nur Ana Safia binti Razali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saudari panel ketiga kita. Baiklah, kesimpulan yang kita dapat rumuskan daripada perbincangan tadi, kita dapat tafsirkan bahawa selepas roh kita meninggalkan jasad kita adalah sebaik-baiknya kita dapat membantu pesakit-pesakit kronik di luar sana yang memerlukan bantuan dari segi pendermaan organ. Sebaiknya selepas kita meninggal dunia, kita masih dapat memberikan kebaikan kepada masyarakat walaupun kita sekalipun tidak mampu untuk bernafas. Seperti dibicarakan panel kedua kita tadi, banyak kepentingan dalam mendermakan organ yang seharusnya menjadi pengajaran ataupun teguran buat kita untuk sentiasa memikirkan tentang nilai pendermaan. Bak kata pepatah,
tangan yang memberi itu lebih baik dari tangan yang menerima. Bertantang juadah di ruang tamu, dihasi tetamu di sana sini. Bantulah kami dengan organ-organmu kerana tiada yang kekal di dunia ini. Baiklah, mari kita ke sesi soal jawab antara moderator dan para panel kita pada pagi ini. Untuk panel yang pertama, soalan untuk anda ialah, pada pendapat anda sebagai seorang pelajar matrikulasi Johor, adakah anda bersedia untuk mendermakan organ anda kepada pesakit yang lain? Silakan saudari Syazana. Baiklah, saya selaku panel 1 akan menjawab soalan daripada moderator. Pada pendapat saya bersetuju untuk mendermakan organ kerana lebih 20,000 orang pesakit yang sedang menanggung derita menantikan pemindahan organ. Mereka mungkin terdiri daripada saudara mara, sahabat atau jiran tetangga kita sendiri. Mereka sentiasa menantikan penderma organ untuk menjadi hero yang membawa mereka keluar dari kesesaran akibat kegagalan fungsi organ. Majoriti daripada pesakit-pesakit ini adalah mereka yang mempunyai kegagalan fungsi buah pinggang. Boleh jadi kitalah hero yang mereka nanti-nantikan. Baiklah, kita beralih pula kepada soalan yang seterusnya kepada panel kedua kita, iaitu Cik Khairin. Pada era globalisasi ini, pihak media massa juga memainkan peranan yang penting untuk menggalakkan masyarakat dalam menermakan organ. Pada pendapat anda, Cik Khairin, apakah cara yang paling efektif yang patut dilakukan oleh pihak media massa untuk lakukan? Pada pendapat saya, pihak media massa boleh mengiklankan tentang kebaikan mendermakan organ di kaca televisyen dalam bentuk animasi. Hal ini kerana masyarakat pada masa kini lebih berminat untuk melihat isu-isu semasa di kaca televisyen. Pada masa yang sama, kalangan kanak-kanak juga akan mudah tertarik untuk mengetahui tentang kebaikannya. Jadi, pendermaan organ ini dapat diterapkan dalam kalangan masyarakat sejak mereka kecil lagi. Terima kasih saudari Khairin atas idea yang begitu bernas. Dan seterusnya kita akan teruskan dengan soalan yang terakhir untuk panel yang ketiga kita. Soalannya berbunyi, apakah langkah kerajaan dalam meningkatkan bilangan penderma organ dalam negara Malaysia? Silakan Cik Aina. Baiklah, terima kasih saudara Fas. Langkah kerajaan dalam meningkatkan bilangan penderma organ dalam negara kita ialah dengan mengadakan kempen secara berterusan dan menyeluruh mengenai menerima organ. Hal ini bukan sahaja mampu meningkatkan kesedaran kepada seluruh warga negara tentang kepentingan menerima organ, malah dapat menghapuskan persepsi buruk mereka apabila mendermakan sebahagian organ mereka. Kempen seperti ini boleh dilakukan dengan menyebarkan risalah-risalah bagaimana ingin mendaftar sebagai penderma organ dan menyediakan unit-unit bergerak dalam setiap negeri bagi menerangkan kepentingan pendermaan organ kepada pesakit. Itu sahaja daripada kami. Teruskan hidup anda dengan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.